Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Kembali bersama dengan kami di Sembang LZS, destinasi zakat anda untuk musim baharu pada tahun 2023 ini. Jadi kita harapkan agar anda semua berada dalam keadaan sihat, baik dan teruskan bersama dengan kami kerana kita ada membawa sedikit pendekatan yang berbeza untuk kali ini. Hari ini kita nak menyantuni salah seorang asnaf yang pernah dibantu oleh Zakat Selangor, kini dah ada perniagaan sendiri. Ini dia perniagaan Cik Tim Cuci, berniaga Dobi. Jadi apa agaknya inspirasi yang boleh dikongsikan bersama? Jom ikut saya bersama dengan Cik Tim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar baik. Terima kasih. Kita hari ini berbual ya? Okey, boleh. Sesajalah nak datang. Terima kasih sudi datang. Sama. Jom kita. Silalah jom duduk. kita. Terima kasih. Sila duduk. Inilah Dobinya. Perniagaan Ya. bermula pada tahun bila? 2000? 2019. 2019. Masya Allah. Mula daripada 2019. Itu dia. Inilah dia Fatimah Umar ataupun Cik Tim. Kalau kat sini memang dikenali sebagai Cik Tim lah. Sampai ada perniagaan yang diberikan nama Cik Tim Cuci. Saya sebenarnya berada di kawasan Jalan Seroja lah. Jalan Seroja. Kalau anda mungkin berada berdekatan, tahu di kawasan ni, inilah dia. Dapat juga berpeluang masuk ke dalam Dobi ni kan bersama-sama. Jadi hari ini lebih kurang kepada kita nak tanya tentang cerita bagaimana perniagaan ini boleh dimulakan. Tapi sebelum tu mesti ramai di luar sana nak kenal yang figura di sebalik nama Cik Tim ni. Mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami juga. Nama saya Fatimah binti Umar. Saya berumur 44 tahun. Ibu kepada 5 orang anak. Saya berasal dari Bahau Negeri Sembilan. Bahau. Jadi saya dah menetap di Selangor ni selama 22 tahun lah. Lepas berkahwin memang terus pindah di sini sehinggalah ke hari ini. Jadi tak tahu nak cakap apa. Itulah, comel lah tu pengenalan tu. Dah okey sangat dah tu. Kita sembang-sembang santai je kan. Maknanya kita dah kenal siapa di sebalik Cik Tim ni. Tapi bila saya tengok perniagaan yang dibuka ni, kita tak pernah menyangka kan bila orang yang pernah diuji dengan ups and downs ataupun jatuh naik lah dalam kehidupan itu sehingga berjaya buka satu perniagaan ni. Perniagaan ni perniagaan Dobi, tapi sebenarnya sempat juga sembang-sembang dengan Cik Tim macam mana boleh bermulanya perniagaan ni. Anda kena dengar sendiri. Cik Tim, kongsikan bersama dengan penonton macam mana boleh mulakan perniagaan Dobi ni? Sebenarnya perniagaan saya ni bermula daripada servis khidmat mencuci daripada rumah ke rumah. Apabila suami saya ditimpa musibah, kehilangan kerja, jadi pada ketika itu kami diuji dengan ujian yang hebatlah dengan anak-anak yang masih kecil. Jadi pada ketika itu suami kehilangan punca pendapatan. Jadi masa tu tak pernah terfikir nak buat cleaning service ke Dobi ke. Kami cuba satu perniagaan yang sangat popular lah. Kami cuba berniaga nasi lemak. Masak sendiri. Masak sendiri. Macam mana masa tu? Masa tu kami menumpang di kedai. Hantar-hantar dekat kedai orang tak, macam tu? Kami meniaga di situ. Buka satu stall, meniaga di depan kedai kawan tu lah. Jadi pada ketika itu kita meniaga pun tanpa ilmu lah masa tu kan. Jadi kita cuba nak bermula. Jadi kita meniaga hampir setahun jugalah. Meniaga nasi lemak dengan tapi bila kita tengok-tengok balik niaga tu tak tahu untung ke rugi kan, sebab kita tak ada buku keluar masuknya, dia tak ada buku tunai kan, tak report. Kita main beli barang, ada duit beli barang, nasi lemak habis, duit pun habis. Tahu-tahu dapat penat je lah. Dapat penat je kan. Anak hari-hari makan nasi lemak kan. Sebabnya duit yang pendapatan kita tu cukup-cukup untuk beli barang je kan. Tapi kita belajar sesuatu lah juga. Maksudnya kita belajar daripada pengalaman dan kesilapan. Jadi pada ketika itu kita rasa macam kecewa jugalah. Kecewa, kita rasa penat dengan keadaan kesihatan suami yang semakin tak baik. Maaf, suaminya kenapa kalau boleh Cik Tim kongsikan? Okey, suami saya dia mendapat diabetes pada usia yang muda ya. Pada ketika usia 26 tahun. Jadi ketika itu dia kerja sebagai operator di salah sebuah kilang automotif. Jadi dia ada juga slip disc yang kritikal lah, maksudnya mengganggu jugalah pergerakan dan sebagainya. Kesihatan dia selalu demam, selalu pitam kan. Jadi
dia tidak sesuai lagi bekerja di di tempat kerja lama itulah. Jadi sebab itu tempat kerja dia mencadangkan dia berhenti dengan sedikit tawaran pampasan. Jadi dengan pampasan itulah kita bermula berniaga tu. Jadi dengan tanpa ilmu tu tadi habis semua modal. Okey. Modal semua dah habis dah. Okey, masa berada pada fasa yang begitu kritikal lah, boleh dikatakan masa tu suami sakit, kita tak tahu nak bisnes apa, modal pun hangus macam tu saja. Di mana bantuan zakat ni dapat membantu menyumbang sedikit sebanyak mengurangkan beban Cik Tim lah, kalau boleh kita recall balik masa tu. Pada ketika itulah saya nak cerita, saya tak rasa saya ni layak untuk memohon zakat sebenarnya. Kita masih rasa kita ni mampu lagi nak berdikari. Tetapi pada ketika itu ada amil zakat yang kebetulan dia pun tinggal di level bawah rumah saya tu. Dia perhatikan yang keadaan kami ni, mungkin dia pun ada tengok-tengok kan, dia kata isteri dia yang bekerja, suami dah tak sihat kan, anak pula ramai. Jadi dia datang ke rumah saya, dia bawa borang, dia kata cuba memohon, dia cakap dia kesian lah tengok keadaan kami ketika itu. Jadi saya pun mengisi borang dan dia uruskan semua. Okey. Dia yang uruskan. Maknanya memang cepatlah proses sangat. Dalam masa 2 minggu tak silap saya menerima satu surat daripada Lembaga Zakat Selangor mengatakan yang saya telah dibanci dan layak untuk menerima bantuan sebanyak RM500 sebulan. Okey, alhamdulillah. Saya memang bersyukur sangat pada masa tu, sebab pada masa tu RM500 tu rasanya besar sangat. Sekongkongnya dapat isi rumah kan, perbelanjaan sikit-sikit tu dapatlah cover masa tu. Jadi pada ketika itu juga sebenarnya saya masih lagi bekerja. Saya masih lagi bekerja, tapi pendapatan saya tu tidak dapat menampung perbelanjaan keluarga. Anak masa tu 5 orang dengan suami yang sakit lagi, selalu nak pulang ke hospital dan sebagainya kan. Jadi dengan bantuan zakat pada ketika itu seperti orang kata satu sinar lah dalam kehidupan keluarga kami. Masa tu kami tidak rasa terumbang-ambing sangat. Kalau tak, kami rasa macam agak gelap lah. Nak berniaga pun modal dah habis kan. Lepas tu dengan anak-anak perbelanjaan agak besar. Jadi kami bersyukur sangatlah dapat menerima bantuan ketika itu. Yelah, betul. Kadang-kadang kan kita nampak macam RM500, tapi nak dibandingkan pada waktu dulu kan, nak beli beras cukup, agak makan kita harian, barang basah tu lengkap lah juga. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Dapat menampung lah, mengurangkan sedikit bebanan. Dan kita berbalik pula sebab cerita ni cerita pasal inspirasi. Bila kita tengok kejayaan dah mampu untuk buka Dobi sendiri ni, itu yang sememangnya sedikit sebanyak memberi inspirasi kepada kita sendiri kan. Kita ni walaupun tak pernah diuji sesusah macam mana Cik Tim diuji, tapi sukarlah untuk kita ada satu semangat sehingga boleh adakan perniagaan sendiri. Macam mana, apa yang menjadi semangat Cik Tim masa tu? Okey. Pada ketika saya menerima surat daripada Lembaga Zakat tu, pada ketika itu saya berniat dalam hati yang saya akan menerima zakat ini buat sementara waktu sahaja. Sebabnya pada ketika itu saya rasa saya ada tanggungjawab, sebab saya masih lagi ada kudrat untuk berusaha kan. Jadi saya sebenarnya rasa macam kalau boleh kita nak berdikari kan, tapi pada ketika itu kita tiada pilihan. Jadi pilihan yang kita ada pada masa itu adalah untuk menerima bantuan dan berusaha untuk memajukan diri kita. Jadi yang memberi saya semangat untuk berusaha dan terus berusaha adalah anak-anak lah. Anak saya ada 5 orang, jadi semua bersekolah. Jadi pada ketika itu saya tak naklah anak-anak saya terganggu pelajaran. Saya tak nak bagi alasan, tak payah ni sebab kita susah. Saya tak nak bagi alasan macam tu. InsyaAllah. Cik Tim. Okey, sebenarnya banyak lagi kan perkongsian daripada Cik Tim, tapi kita nak round-round juga. Nak pusing-pusing Dobi ni. Boleh. Silakanlah. Jom. Okey. Mana ni belakang ni? Boleh masuk belakang ni. Jom mana? Jom. Inilah dia. Wah. Okey, kalau anda semua nak tahu, saya kini berada di kawasan belakang pula. Kalau tadi kita punya sesi temu bual di bahagian depan kan. Jadi Cik Tim bawa kita lah tengok sikit, melawat kawasan. Inilah kawasan yang dilakukan pencucian, segala barangan. Kalau kita dapat saksikan ni beberapa jentera pencucian digunakan lah dan diletakkan di bahagian belakang ni. Mungkin boleh kongsikan juga macam mana segala yang berada di belakang ni membantu juga untuk memudahkan kerja-kerja pencucian.
Okey, macam di belakang kedai ni akak simpan barang-barang peralatan mencuci lah. Maknanya yang ni macam ada sabun, apa tu vacuum. So tengok macam ni vacuum ni macam dulu kita tak ada vacuum langsung lah, kita guna manual je. Jadi sekarang kita dah ada 7 vacuum. Alhamdulillah. Dan juga kita pun ada apa tu sabun semua kan. Lengkap lah. Kalau nak dikatakan ni kira boleh cuci dengan memudahkan lagi proses pencucian. Macam yang barang-barang ni adalah peralatan untuk cuci premis. Maksudnya selain daripada buat cucian dobi, akak juga ada tim yang buat cuci premis. Okey, macam rumah, buat servis-servis perkhidmatan untuk pencucian rumah dan sebagainya. Ya, betul. Okey, kita mungkin nak tanya juga kan, dalam banyak-banyak perniagaan ni, perniagaan dobi yang dipilih. Mungkin ada cerita juga di sebalik kenapa dobi yang dipilih sebagai satu perniagaan yang ingin dibangunkan. Okey, macam yang akak cerita tadilah. Kita kan bermula mencuci rumah ke rumah. Jadi pada masa tu customer dia berpuas hatilah dengan servis kami. Jadi pada masa tu selalunya selepas cuci rumah dia orang tak tahu nak cuci kapet dekat mana kan. Jadi dia selalu tanya, Cik Tim tak tahu apa tu nak cuci kapet dekat mana, ada tak tahu tak kedai cuci kapet. Jadi kebanyakan dobi-dobi yang ada ketika itu mereka tak mencuci sendiri kapet tu. Okey, dia hantar kat tempat lain. Kebiasaannya kapet tu akan dapat semula selepas dihantar dalam sebulan atau 2 bulan. Itulah, kapet memang lambat sikit. Jadi sedangkan dia orang nak guna kapet tu cepat. Jadi kat situlah akak dapatkan idea tu untuk buka kedai cuci kapet. Masa tu memang hanya bertumpu kepada cucian kapet sahaja. Okey. Tak ada ambil cucian pakaian ataupun cuci toto ke apa, tak ada. Hanya pada kapet sahaja. Jadi maknanya mula-mula dulu akak cuci dengan abang, pergi rumah ke rumah untuk buat servis cuci rumah tu. Ya. Masa tu tapi ada pekerja. Abang masih bekerja lagi, cik? Suaminya boleh bekerja lagi? Masa tu sudah diberhentikan kerja. Tapi dia keadaan kesihatan dia tak berapa baik sangatlah, dia selalu demam. Jadi pada masih lagi bekerja lah. Masih bekerja, berusaha juga. Jadi pada ketika itu akak bagi dia kerja-kerja ringan lah, seperti lak kipas, lak cermin kan. Faham. Dan pada ketika itu bila permintaan tu dah mula banyak, kita pun mula ambil pekerja part time. Masa tu nak ambil pekerja full time kita tak berani kan. Jadi kita ambil juga pekerja part time lah ketika itu. Itulah cerita dia. Macam mana dalam banyak-banyak perniagaan kan, perniagaan dobi ataupun cuci, cleaning service ni yang dipilih oleh Cik Tim sendiri. Dan juga pada masa itu kita memilih perniagaan ni sebab kita tak perlu nak beli barang basah. Maksudnya kalau kita niaga makanan, modal kena keluar kita dulu. Perlu modal setiap hari kan. Jadi macam perniagaan ni kita tak perlu dah nak beli peralatan tu setiap hari. Jadi kita rasa macam kita boleh bertahan dengan orang kata pendapatan yang kita dapat. Kita tak perlu nak keluarkan modal setiap hari. Itulah dikatakan, maknanya kena ada dulu fasa-fasa yang kita perlu hadapi kan, baru kita ada ilmu yang boleh di-top up lah untuk pengalaman tu yang sangat berharga. Alhamdulillah, perniagaan yang sangat baik kan sekarang ni. Okey, bermula daripada kita sentuh sikit tentang bantuan zakat lah kan. Bermula daripada bantuan zakat 2017 macam tu. Lepas tu sehingga kabarnya tahun lalu baru Kak Tim keluar daripada asnaf dan bantu golongan pula. Sekarang ni masa untuk memberi lah kan, membayar zakat pula insya-Allah. Jadi macam mana boleh ada terniat untuk keluar daripada golongan asnaf tu? Okey, kami pada mulanya mendapat bantuan keuangan, kami juga menerima bantuan makanan. Ya, kami terima beras kan. Jadi pada ketika itu ada bertanya dengan kawan lah, tanya pada kawan, ada tak zakat ni menyediakan bantuan perniagaan, maksudnya modal untuk berniaga. Jadi pada ketika itu dia kata pergi zakat lah, dia pergi tak bertanya sendiri pada pihak zakat. Jadi saya telah pergi ke pejabat zakat dan bertanya. Jadi dia mencadangkan untuk akak pergi kursus lah. Kursus yang pertama ketika itu sertai adalah kursus bantuan modal. Dia panggil kursus bantuan modal, diadakan di Shah Alam tak silapnya. Untuk bantu usahawan-usahawan ni lah. Dia nak beri kita modal, tapi sebelum tu dia nak tahulah perniagaan apa yang kita nak buat. Propose dulu idea. Dia nak dedahkan kita sedikit ilmu lah tentang perniagaan. Jadi selepas kita dah pergi ke kursus tu, kita layak menerima bantuan modal yang pertama iaitu sebanyak RM5,000. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ketika itulah dengan bantuan RM5,000 tu
Akak membeli vacuum dan juga water jet yang agak baik sikit lah brand dia. Masa tu sebelum tu kita ada vacuum yang kita beli second hand aja macam tu kan. Jadi dapatlah beli brand new. Ya, brand new dan juga dapat lebih peralatan yang lebih baik lah. Jadi pada masa tu bila kita dah dapat bantuan modal pertama tu, kita gunakan sepenuhnya untuk perniagaan kita. Jadi perniagaan kita tu meningkat. Alhamdulillah. Hasil pekerjaan kita tu semakin baik dan pelanggan pula dia memberi kepercayaan yang lebih lah bila kita dah ada peralatan. Tengok hasil yang baik kan, bila ada alatan yang baik, hasil pun bertambah baik. Masa itulah ada customer semakin lama semakin ramai. Ya betul. Okey, jom. Kalau ni di kawasan tempat untuk letak jentera, alatan pencucian dan sebagainya, kita nak di kawasan belakang pula. Jom saya bawa anda semua untuk ke kawasan belakang. Di belakang lagi ni dia ada satu kawasan di mana kawasan ni anda akan dapat saksikan pekerja-pekerja melaksanakan tugasan mereka, mencuci kapet dan sebagainya. Jadi jom, boleh kita belakang? Okey, silakan ni. Inilah tempatnya. Okey. Okey, inilah tempat cuci kapet ni. Jadi ramailah ni antara pekerja yang selalunya bekerja satu hari berapa orang? Yang untuk cucian kapet ni 2 orang sajalah. Okey. Kapet satu hari lah contohnya kan. Kalau kita average kan dia berapa banyak yang boleh diselesaikan dengan pekerja-pekerja yang ada? Biasanya untuk 2 orang ni sehelai dalam 30 ke 40 helai lah sehari. Banyak. 30-40 helai yang saiz-saiz sedang macam tu lah. Lagipun akak punya kapasiti ampayan ni memang maksimum pun 40 helai. Kita sidai tu biasanya kita akan ambil masa 5 hari ke 6 hari lah untuk bagi dia betul-betul kering. Betul-betul kering. Lepas tu nak make sure dia tak ada bau kan? Betul. Ada proses-proses dia yang lain. Proses dia yang lain. Okey, contohlah yang pekerja belakang ni dia tengah lakukan proses apa? Yang ni kita memberus kapet lah. Okey, ini antara peralatan yang akak dapat daripada pihak zakat melalui teras badan yang dilantik oleh pihak zakat, iaitu mesin scrubber ni daripada Kaca Malaysia. Jadi kita ada dapat juga peralatan lain dan juga bumbung ni. Yang ni, yang cover ni, awning ni. Ya. Masa ni kita berbincang dengan pihak teknikal daripada pihak zakat. Jadi kita dapat buat satu macam design lah bumbung ni yang cahaya boleh masuk. Tapi kalau hujan tak ada masalah sebab dia masih lagi menutupi kawasan ni. Tapi cahaya cukup dan juga kalau panas kapet akak cepat kering lah. Sebab kapet ni pantang larang ni tak boleh kena direct matahari. Tapi warnanya akan pudar. Betul, maknanya customer punya kualiti kapet tu kita kena betul-betul jaga juga kan. Jadi ini semua adalah ilmu-ilmu yang didapatkan dalam pengalaman, kelas kita juga ada pergi kursus dengan pihak zakat lah. Antara kursus yang akak pernah sertai adalah kursus buat marketing, kursus basic account kan, dan juga orang kata motivasi lah untuk perniagaan. Kebanyakannya akak sertai ketika PKP tu lah dia ada buat kursus secara online. Jadi walaupun pada ketika itu perniagaan tak boleh berjalan, tapi kita dapat memanfaatkan masa tu lah dengan betul ilmu kan. Sekurang-kurangnya walaupun online, masa tu ilmu yang kita dapatkan tu kita boleh transferkan kepada peningkatan bisnes lah, perniagaan. Masa mula-mula tu satu hari berapa kapet yang dapat diselesaikan? Masa mula-mula lah kita from scratch. Nak cerita sedih sangat lah. Sebabnya pada mula akak buka kedai tu, bulan pertama, bulan kedua tu kita dapat 3 helai kapet je untuk dicuci. Sebulan? Ya. Ya Allah. Sekarang ni kita dapat average sebulan tu dalam 400 ke 500 helai. Masya Allah, satu progres yang sangat baik. Sangat kita syukuri dan terima kasihlah kepada pihak zakat Selangor yang ada untuk maksudnya golongan-golongan asnaf kan, untuk membantu kita daripada belakang. Masya Allah kan. Saya sendiri terinspirasi bila dengar cerita tentang Cik Tim. Kita terkejut sebab bila pergi ke kawasan belakang ni dia dah jadi macam segalanya dah dipermudahkan lah dengan jentera yang lengkap kan, dengan alatan yang lengkap untuk perniagaan pencucian ni. Okey, kita sebenarnya ada lagi sedikit perkongsian untuk anda semua. Di akhir-akhir ni kita nak kenalan juga dengan Cik Suami, Cik Tim, dan juga mungkin nak berada di kawasan hadapan. Sekarang ni kita mungkin nak tengoklah apa lagi yang disegerakan di belakang ni. Okey.
Setiap daripada kita akan diuji dengan pelbagai. Ada kehidupan yang mungkin kita anggap senang, tapi ada di antara kita yang melalui fasa yang begitu mencabar, begitu memberi ujian sama ada si isteri ataupun si suami. Hari ini kita dengarkan cerita inspirasi daripada Cik Tim dari awal tadi sehingga ke saat ini dengan apa yang dihulurkan daripada Zakat Selangor sehinggalah bukan semata-mata bantuan 100% tetapi kecekalan, kesanggupan dan iltizam yang sangat tinggi lah daripada Cik Tim sendiri sebenarnya membuahkan hasil di mana perniagaan yang beliau dan juga cik suami, inilah dia cik suami Cik Tim ya. Okay, sedikitlah kenalkan daripada awal tadi kita sibuk dah cakap pasal cik suami, tapi inilah dia cik suaminya. Namanya siapa? Nama suami akak ni Ahmad Muhalid bin Muhammad Zawawi dan kami sebaya 44 tahun. 44 tahun. Berkahwin dah 21 tahun. Masya Allah, Alhamdulillah. 5 cahaya mata yang dikurniakan. Dan Alhamdulillah sama-sama bermulanya cuci rumah pada awal dahulu sehingga susah senang bersama lah. Susah senang bersama. Masih lagi bersama-sama sehingga saat ini insyaAllah sampai syurga. Kita doakan yang terbaik. Amin. Bila kita cakap tentang positifnya kehidupan dan mindset yang ada oleh Cik Tim dan mungkin anda juga di luar sana, bagaimana kita nak katakan yang sifat positif tu dapat bagi energi yang baik lah untuk kita terus maju. Bagi pendapat Cik Tim sendiri macam mana? Sebabnya saya ni membuat servis mencuci kan. Mencuci ni dia melibatkan kebersihan lah. Kita bukan nak saja persekitaran kita bersih, kita nak juga hati kita bersih. Jadi kita selalu bersangka baik. Walaupun kita diuji, kita ni maksudnya Allah uji kita sebab Allah sayang kita. Allah nak kita jadi lebih baik. Kalau kita tak mengalami pengalaman pahit begini, tak mungkin kita mendapat ilmu. Betul lah tu. Dengan kata orang tua kata apa ilmu yang baik tu adalah daripada pengalaman kan. Jadi inilah yang kami hadapi bila kami mendapat ilmu daripada pengalaman lah. Walaupun pengalaman ni boleh agak dikatakan pengalaman yang mencabar dan boleh dikatakan pengalaman yang pahit, tapi bila kita ambil sebagai satu benda yang positif, dia akan jadi satu ilmu lah pada diri kita. Jadi bila kita nak meneruskan kehidupan, nak meneruskan perniagaan, jadi kita dah bersedia. Yalah, betul. Jadi apapun ujian, tak kira besar ataupun kecil, jadi kita dah lebih bersedia. Ya, Masya Allah. Kalau kita fokuskan pada kekurangan kan, kita terlupa tentang kelebihan ataupun perkara yang lebih baik Allah bagikan kat kita, insyaAllah. Betul ni. Yang terakhir sekali mungkin kita nak sedikitlah apa yang nak disampaikan kepada mereka di luar sana yang sedang menyaksikan kami. Bermula pada awal tahun ini dan telah pun melaksanakan zakat. Maknanya Cik Tim ni dah bermula bayar zakat. Tahun lalu awal tahun lalu. Jadi bagaimana? Ini masanya untuk beri balik kepada masyarakat yang memerlukan. Perasaannya tu bagaimana? Walaupun perniagaan ni dia ada jatuh dan naik. Kadang-kadang perniagaan kita okey, kadang-kadang tak okey. Jadi bila kita rasa kita dah boleh berdikari, kita pun nak turut menyumbang kepada maksudnya golongan-golongan asnaf yang kita dulu pernah melalui kesusahan ni. Jadi macam kami dulu dibantu, mungkin disumbangkan oleh peniaga-peniaga kepada pihak Zakat Selangor. Jadi kita terpanggil untuk sama-sama menyumbang. Walaupun mungkin jumlahnya tidaklah banyak, tapi jika kita istiqamah, mungkin kita pun dapat menyumbanglah serba sedikit kepada Zakat Selangor untuk mengagihkan sumbangan kita tu kepada pihak yang lebih memerlukan. Contohnya macam akak sendirilah, akak pernah merasa sangat susah sampai orang kata pernah keputusan duit, nak beli gas memasak pun tak ada duit, korek tabung kan. Jadi kita pernah menjadi sebahagian daripada golongan asnaf, pernah merasai kesusahan. Jadi kita rasa sudah sampai masanya kita pun menyumbang kepada golongan-golongan asnaf. Yalah, betul. Jadi pesanan saya kepada golongan asnaf
asnaf yang menerima bantuan zakat. Jadi jangan rasa rendah diri, jangan rasa kita kecilkan kebolehan kita tu. Kita cuba cari peluang dan juga ada tanamkan keyakinan dalam diri kita yang macam kalau orang boleh, kita pun boleh. Betul. Kebanyakannya ya Dem ya. Ini akak berkongsilah perasaan ketika kita menjadi asnaf. Kadang-kadang kita ada rasa takut nak nak menonjolkan rasa diri pada macam rasa macam kita ni tak boleh nak bersaing dengan peniaga-peniaga yang lebih kata besar kan. Jadi tapi disebabkan kita mendapat bimbingan, kita bercampur dengan peniaga-peniaga yang lebih berpengalaman, jadi kita cabar diri dan kita boleh keluar sebenarnya daripada kepompong kesusahan, insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Berkat doa juga dan usaha yang tidak putus, insya-Allah. Last kali kebergantungan kita kan kepada Yang Maha Esa. Sebab percaya pada rezeki itu, insya-Allah rezeki itu tak pernah salah alamat. Betul. Terima kasih kita ucapkan kepada Cik Suami dan juga Cik Tim yang hari ini sebenarnya bukan sahaja memberi inspirasi kepada anda, saya yang mendengar satu buku baru yang saya pelajari. Kalau kita mungkin mengalami satu kesusahan, ada orang yang lebih susah daripada kita. Sentiasa ingat kita diuji atas tahap kita sendiri. Jadi terima kasih kepada anda semua di luar sana. Bersama-sama dengan kami Sembang LZS, destinasi zakat anda. Kita nak sembang-sembang lagi, tapi nanti di episod yang akan datang insya-Allah kita akan bawakan pendekatan yang lain pula bersama dengan anda. Ikuti sahaja kami di Facebook maupun semua platform media sosial Sembang LZS ataupun Lembaga Zakat Selangor. Jangan lupa tahu untuk pergi ke website kami www.zakatselangor.com.my. Sehingga kita bertemu lagi di episod akan datang. Assalamualaikum.